Palestin ni tuan-tuan, isu ni bukan isu baru. Isu ni sudah bertapak sejak sekian lama. Permusuhan Yahudi dengan orang Islam ni sudah berbolak-balik begitu lama dah. Kita tak kata 2 hari, kita tak kata 3 hari, kita kata sudah lama peristiwa ni berlaku. Dan bila peristiwa ni berlaku, apa kesannya tuan-tuan? Bila peristiwa ni berlaku, kita tengok kita selalu dimomok-momokkan orang Islam ni lemah. Orang Islam ni dan kita ada satu bab yang paling kita tergerung, ditakut-takutkan oleh musuh. Musuh ni kuat, musuh ni gagah, musuh ni hebat. Sampai tahap tu. Akhirnya kita takut. Allah Subhanahu wa taala menyebut, in takunu ta'lamuna fa innahu ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalau kamu sakit, mereka juga rasa sakit sebagaimana kamu rasa sakit. Cuma kelebihannya, kamu ada harap kepada Allah, mereka tak ada harap. Artinya kita orang Islam macam tu. Harap kepada Allah. Tuan-tuan, cerita apa yang berlaku sekarang ni sebenarnya pengulangan apa yang berlaku sejak zaman dulu lagi. Zaman Nabi berlaku. Bila mana orang Islam tengok musuh ramai jadi gerung. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu haza ma wa'adana Allahu wa rasuluh wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Apa maksud? Bila orang Islam, orang beriman tengok dengan musuh yang ramai ni, pasukan-pasukan Ahzab yang bersatu, dia kata ini adalah apa yang Allah janjikan kepada kita. Dan benarlah janji Allah dan Rasul. Dan tidaklah bertambah kepada mereka melainkan iman. Nombor 2, penyerahan diri bulat kepada Allah. Ini berlaku. Tuan-tuan, saya baca sejarah. Sebab sekarang kita tengok kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Palestin, dahsyat, tidak terperi, berat bahu memikul, berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Dahsyat tuan-tuan. Cerita yang sama berlaku zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Bila Salahuddin dapat buka kota Baitul Maqdis buat kali kedua sekitar tahun 500 Hijrah lebih, 584 kalau tak silap. Selepas dijatuhkan, bila dijatuhkan masa tu, dibunuh orang Islam lebih daripada 90,000 orang. Semelih. Dahsyat tuan-tuan. Mereka menjarah Baitul Maqdis dan mereka menguasai. Allah takdirkan seorang insan bernama Salahuddin Al-Ayyubi yang menjadi orang kuat kepada Sultan Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Akhirnya, dengan kelebihan kepandaian kepahlawanan, bersama pasukan daripada Mesir yang mereka membuka kota Mesir, akhirnya mereka masuk ke kota Baitul Maqdis, di mana tahap pertumpahan darah paling sedikit. Ya, strategi perang ni, bila kita dah ambil waktu pagi dalam keadaan mereka tak sedar, maka sikitlah pertumpahan darah. Salahuddin masa itulah Allah tunjuk kelebihan. Antaranya ialah dia tak bunuh anak-anak. Dia tak bunuh wanita-wanita. Dia tak bunuh orang yang berada dalam biara ataupun tok-tok lebah agama lain. Tak bunuh. Pernah seorang ibu marah kat dia. Dia kata, kau telah memisahkan anak aku sampai aku tak tahu anak aku kat mana. Ibu tu bukan ibu Islam. Salahuddin Al-Ayyubi pesan kepada tenteranya suruh cari. Bila dapat bawa budak ni kepada ibunya, bebaskan. Siapa nak buat macam tu tuan-tuan? Itulah keadilan Islam.
rekah cerita. Bila nampak kestabilan yang diperintah oleh Salahuddin ini, menyebabkan musuh merasa gerung dan takut. Lalu mereka buat pakatan barisan ahzab, gabungan. Negara-negara Eropah masa itu bergabung. Atas nama perjuangan mereka, mereka bergabung. Masa tu di negara Eropah dia pakai sistem raja. Raja Jerman, Raja Inggeris, Inggeris sampai sekarang ada raja. Raja Perancis, Raja Hungary, Raja Belanda, pakat bergabung. Lalu mereka ambil satu keputusan, kita pakat serang ramai-ramai, kita gayam bumi Baitul Maqdis dan kita kalahkan Salahuddin. Eropah turun. Salahuddin dapat berita. Apa dia buat? Dia panggil memanda menteri-menterinya dan juga general-general bincang. Bincang mereka kata berat sekali ni, tak lepas kita. Ramal lajuk. Kuat ni macam mana kita nak hadapi ni? Termenung masing-masing. Salahuddin termenung. Pembantu kanannya namanya Ibn Shaddad. Ibn Shaddad ini, dia selalu bersama dengan Salahuddin. Akhirnya dua orang ni duk memikir macam mana. Ni larut malam dah. Akhirnya Salahuddin kata, kau pergi tidurlah. Dia kata, saya tengok awak pun penat. Sama-sama penat. Ya, jangan sama-sama penat. Masing-masing pun masuk bilik. Dekat je lah. Ibn Shaddad ni punya mikir, tak boleh tidur. Akhirnya dia patah balik. Tengok Salahuddin pun tak boleh tidur juga. Bila tak boleh tidur, keduanya bercakap. Salahuddin pun dapat satu idea, jom kita semayang. Semayang malam sampai ke subuh. Maka benarlah firman Allah, wasta'inu bis sabri was salah. Pagi tu dia rasa segar. Dia rasa ada idea. Dia rasa dia ada kekuatan. Apa Salahuddin buat? Selepas daripada itu, Salahuddin, dia yakin kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Allah bayar. Raja Hungary tak dan siapa. Sesat jalan. Mungkin masa tu Waze tak ada lah. Kompas pun tak berapa betul macam mana. Tak ada. Raja Jerman Barbados on the way tu mati sebab dia tua. Cuma dia punya tekad, kalau boleh buka Jerusalem, kau bakar mayat aku, kau letak dalam botol, kau pergi tanam di bumi Jerusalem. Sampai tahap tu, semangat. Ada di kalangan mereka ni bergaduh sama sendiri. Dan ini yang berlaku di Israel sekarang. Tuan-tuan ingat mereka bersatu? Tak. Dalam punya parlimen dia, Knesset tu, bergaduh. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka bersatu tapi hati mereka pecah belah. Hak berlari, hak lari, berapa ramai dah. Hak ni macam-macam. Dalam keadaan macam itu, Salahuddin doa pada Tuhan. Punyalah kuat doa dia, tuan-tuan. Sampai yang selamatnya siapa? Raja Inggeris. Raja Inggeris ni nama apa? Raja Inggeris ni nama Richard. Raja Inggeris ni besar, tubuh besar, gagah. Gagahnya dia makan kambing seekor. Bukan ekor kambing. Seekor. Kita ayam seekor KFC dah habis. Seekor. Wah. Yelah, kalau lebih kurang dalam 800 tahun lepas, kat 900 tahun lepas. Orang masa itu tak ada bahan-bahan kimia apa ni. Seduk karbon dioksida pun tak ada itu. Sekadar debu kuda je, belakang lari je. Sekadar tu je masa tu. Tuan-tuan, 3 kali dalam sejarah nak berlawan dengan Salahuddin. Dia ada dah. Dia pergi sampai semenanjung Safak. Nak lawan. Kali pertama nak lawan, dia tak jadi. Dia undur.
Kemudian kacang pula kali kedua. Kali kedua tak jadi. Undur juga. Akhir sekali mereka buat persiapan sungguh-sungguh. Mereka pergi nak perang. Dekat dah nak perang. Tiba-tiba tuan-tuan tahu. Tiba-tiba Raja Richard ni cakap apa? Dia kata, ni lah, kita balik, tak payah perang. Dia sendiri. Marah jeneral-jeneral dia kata pun, tak, dia kata tak boleh. Dan dia telah mendapat ujian besar. Keluarga dia di sana rapah puasa. Dan dia terpaksa tak dah nak balik lah. Mati ke apa, itulah kesudahannya. Conclusionnya, Allah selamatkan Salahuddin bukan melalui peperangan sangat pun. Dalam cubaan-cubaan tu macam Allah sisir. Sebab Salahuddin ni rupa-rupanya tuan-tuan, orang yang kuat ibadat. Kuat semayang. Sentiasa semayang. Maknanya kalau kita, walaupun dia general lah, dia ni tak imam, tak bila, tak kaki masjid seolah-olah. Ni Salahuddin perangai sebenarnya. Sebab itu Baharat tak boleh lawan dia. Akhir sekali, bila mana Inggeris dapat lawan Salahuddin, dapat takluk Syria, dapat takluk sebelah-sebelah ni, seorang bernama Lord Allenby. Lord Allenby ni salah seorang jeneral Inggeris. Dia datang ke kubur Salahuddin. Ini cerita lebih kurang 60 tahun lepas, 70 tahun, 80 tahun lepas. Dia datang ke kubur Salahuddin. Kubur Salahuddin kat mana? Damsyik, Syria. Dekat dengan Jami' Umawi. Dekat benar lah. Dia datang ke situ. Dia datang ke situ, dia kata apa? Ya Salahuddin, kami datang sekarang. Artinya dendam kesumak amarah dalam hati mereka ni kepada Salahuddin pada tahap yang tertinggi takut. Syekh, kalau nak cabar janganlah cabar orang mati. Hang tu hidup, kawan tu mati lama dah. Tapi itu dengan pedangnya pacak, wahai Salahuddin, kami datang sekarang. Bahaya tuan-tuan. Itu dendam amarah mereka kepada panglima tentera Islam seperti Salahuddin. Dan Salahuddin ni Allah bagi kepada dia memang pintar perang. Kalau baca sejarah memang luar biasa. Dia bukan sekadar perang, dia bina qal'ah. Qal'ah ni macam tembok. Tembok dia saya ingat tinggi pada tu. Tembok dia. Di Mesir ada qal'ah Salahuddin. Oh, tinggi tu. Kalau kita ambil peluru kapur ataupun peluru betul, tembak dah lepas. Dengan batu-batu besar tu. Itulah hebatnya Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi poin yang saya nak sebut adalah, dalam situasi seperti ini, apa yang boleh kita bantu kepada sahabat kita di bumi Gaza ini? Nombor satu, oleh kerana kita pun taklah berapa kaya sangat, bagilah apa yang ada. Mungkin RM1. Mudah-mudahan RM1 itulah yang menyelamatkan kita daripada api neraka. Al-Imam Al-Qurtubi dalam fatwanya, bila mana umat Islam memerlukan sesuatu bantuan, selepas dibayar zakat, maka kelebihan tu sepatut dihala kepada dia. Ini siapa kata? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi, kedua, kita kena doa banyak. Doa. Sahabat-sahabat kita, tuan-tuan jarang berinteraksi dengan orang Palestin. Tapi kalau tuan-tuan berinteraksi dengan dia, sedih tuan-tuan. Sedih. Sedih. Tuan-tuan boleh tengok sekarang. Ada seorang tu doktor sedang rawat orang. Di Palestin. Tengah rawat, orang royak. Adik dia, ayah dia baru mati. Lembek selalu. Sedih.
Seorang tu naik mimbar bagi tahu keluarganya mati. Aku redha padamu. Oh, mereka tuan-tuan. Dan kalau kita tengok mereka punya semangat tu, dia luar biasa. Sebab itu mereka buat satu kenyataan, Filastin bila Quds. Filastin bila Quds. Kajismanin bila ras. Palestin tanpa bumi Baitul Maqdis ibarat seperti badan tanpa kepala. Mana boleh hidup kecuali jadi hatu je. Hatu pun ada kepala kot. Maksudnya tak akan berjaya, tak akan boleh kita pisahkan bumi Palestin. Saya merasa suka cita yang amat. Kenyataan tegas daripada Syekhul Azhar yang menyatakan bumi Palestin hendaklah dibebaskan. Selama mana berlaku penjajahan, penjajahan akan menemui kebuntuan dan kehancuran. Itulah sunnatullah kepada setiap penjajah. Dan kita yakin Baitul Maqdis akan menjadi ibu negara Palestin.